Anda mungkin mengenali Huawei sebagai sebuah jenama peranti yang terkenal untuk peranti-peranti pintar mereka, televisyen dan sebagainya. Secara lazimnya juga kebelakangan ini kita dapat lihat bahawa mereka juga telah membangunkan sistem operasi mereka sendiri yang dinamakan Harmony OS yang boleh diselarikan bersama-sama dengan pelbagai jenis peranti yang dikeluarkan oleh mereka. Tetapi pada tahun ini juga mereka dilihat telah memfokuskan terhadap pembangunan komputer-komputer riba yang masih lagi menggunakan chip-chip pemprosesan yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat Amerika seperti Intel dan juga AMD. Bukan itu saja, mereka juga telah memperkenalkan komputer-komputer riba ini berdasarkan mampu milik anda dan juga keperluan penggunaan anda. Bersama saya hari ini ialah komputer riba paling premium keluaran Huawei setakat ini, iaitu Huawei MateBook X Pro. Jadi saya akan mulakan dengan paparan skrin Huawei MateBook X Pro ini, di mana ia hadir dengan paparan skrin IPS bersaiz 14.2 inci dengan resolusi 3120x2080 pixel. Dalam pada itu, ia juga mempunyai kadar segar semula 90Hz. Bukan itu saja, paparan komputer riba ini juga boleh memperlihatkan olahan gamut warna sRGB 100% dan juga mempunyai gamut warna DCI P3 kurang daripada 3. Jadi beralih pula kepada rekaan komputer riba Huawei MateBook X Pro ini. Huawei dengan komputer riba ini telah menggunakan satu teknologi saduran baru yang dinamakan Micro Arc Oxidation yang membuatkan permukaan logam magnesium aluminium komputer riba ini rasa seperti ia bukan diperbuat daripada logam. Huawei memanggil permukaan ini sebagai skin soothing metallic body yang mana ia diperbuat daripada, seperti yang saya katakan tadi, ia diperbuat daripada logam magnesium aluminium, tetapi bila anda pegang permukaan ini, ia akan rasa seperti permukaan yang boleh saya katakan macam hybrid gabungan kepada logam dan juga polikarbonat. Ini bukan nak mengatakan bahawa ini ada sesuatu yang buruk, kerana bagi saya selain daripada memegang permukaan yang sangat selesa ini, ia juga tidak menangkap sebarang cap jari apabila anda menggunakannya untuk jangka masa yang lama. Jadi beralih pula kepada spesifikasi Huawei MateBook X Pro ini, ia dikuasakan oleh chip pemprosesan Intel Core i7-1260P bersama-sama dengan memori 16GB LPDDR5 dan juga storan SSD PCIe 3.0 sebesar 1TB. Jadi komputer riba ini juga hadir dengan 4 palam USB Type-C, di mana 2 daripadanya ialah palam Thunderbolt 4, di mana lagi 2 lagi di sebelah kiri ini menggunakan palam USB 3.2 Type-C. Jadi jika anda ingin mengecas peranti-peranti anda ataupun mengecas komputer riba ini, anda boleh menggunakan 2 palam Thunderbolt 4 yang juga hadir dengan nilai wattage yang lebih tinggi yang boleh mengalirkan electricity dengan lebih cekap berbanding dengan 2 palam yang di sebelah kiri inilah. Dalam pada itu juga, komputer riba ini hadir dengan butang kuasa yang juga merangkap menjadi sebuah pengimbas cap jari, dan juga kameranya juga boleh digunakan dengan sistem security Microsoft Windows Hello, di mana anda boleh melog masuk terus ke dalam komputer anda tanpa perlu memasukkan kata laluan. Dalam pada itu, komputer riba ini juga hadir dengan sistem audio 6 pembesar suara yang boleh digabungkan bersama-sama dengan paparan skrin 14.2 inci yang cukup cerah ini untuk mendapatkan pengalaman audio visual yang pada pendapat saya agak sukar untuk dilawan oleh mana-mana komputer riba dalam saiz dan juga kategori yang sama. Berdasarkan daripada itu, pengalaman penggunaan saya dengan Huawei MateBook X Pro ini, bagi saya boleh menggunakannya untuk menggerakkan apa sahaja jenis perisian. Microsoft Edge saya boleh buka sehingga 20-30 tab tanpa ada isu lengah masa, tak ada isu lag. Jadi mungkin ada satu lagi bahagian yang saya tidak cakapkan lagi mengenai komputer riba ini, iaitu daripada trackpad. Trackpad haptik ini hadir dengan sejumlah ciri-ciri tambahan di mana saya boleh mengawal benda-benda macam kelantangan audio, nilai kecerahan paparan skrin yang biasanya saya akan set pada sekitar 50%, tapi jika saya mahukan nilai kecerahan yang lebih tinggi, saya tak perlu pergi ke taskbar untuk tekan satu-satu dia punya butang. Saya hanya menggunakan trackpad dia saja, tata atas ke bawah, kiri ke kanan, dah tak ada masalah. Itu dia yang saya perlukan. Saya tidak perlu nak cari cursor dekat mana dan sebagainya. Bercakap lagi pula mengenai jangka hayat bateri komputer riba ini, dengan satu pengecasan penuh saya boleh dapatkan sekitar 7 ke 8 jam penggunaan komputer riba. Digunakan untuk, seperti saya katakan tadi, tugasan-tugasan harian pada nilai kecerahan 50% dan juga wifi dipasang, tak ada masalah. Tapi jika katakan anda keluar ke mana-mana, anda perlukan pengecasan kejap
untuk komputer riba ini, anda boleh menggunakan satu sama ada menggunakan pengecasan 90 watt, dia punya ada 90 watt adapter yang ada hadir di dalam kotak komputer riba ini, ataupun jika anda sudah pun ada sebuah pengecas berkelajuan tinggi yang mungkin anda gunakan untuk peranti-peranti pintar anda juga boleh menggunakannya, sambungkan kabel USB-C ke bahagian Thunderbolt 4 yang saya katakan tadi, dan anda boleh mengecas macam setengah jam. Saya guna boleh dapat dalam sekitar sejam lebih, hampir ke 2 jam macam tu. Pada harga RM9,999, adakah berbaloi anda membeli komputer riba Huawei MateBook X Pro ini? Benda ni bagi saya agak sukar untuk saya katakan sama ada ia berbaloi untuk anda ataupun tidak. Jika anda seorang yang memerlukan sebuah komputer riba yang berhadir dengan rekaan premium, komponen-komponen yang berkuasa, dan juga mungkin anda suka gimmick Huawei, khususnya melalui trackpad yang saya katakan tadi, mungkin ia berbaloi untuk anda, khususnya jika anda mahukan sesuatu yang ringan dan juga berkuasa. Bagi saya ini adalah sejenis peranti yang jika anda benar-benar tahu apa yang anda mahukan pada sebuah peranti, ini akan rasa sangat berbaloi untuk anda. Tetapi jika anda hanya mahukan sebuah peranti yang digunakan untuk tugasan harian biasa, mungkin penawaran lain seperti Huawei MateBook D dan sebagainya lebih sesuai untuk anda. Jadi sekian saja ulasan saya mengenai komputer riba Huawei MateBook X Pro ini. Anda telah bersama saya, Nazrin. Majulah teknologi untuk negara.